warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan video kami pada hari ini adalah kepercayaan dan keagamaan, iaitu interaksi agama-agama di Malaysia. Saya Arifah Zafira binti Kamil Amin, PDM 200700717. Nama saya Nur Aina Najihah binti Matnor, PDM 20070211. Nama saya Nur Idina binti Muhammad Izam, PDM 200707154. Nama saya Halimatul Atikah binti Kamari, PDM 200700233. Dalam konteks Malaysia, agama merupakan satu elemen penting kepada identifikasi etnik. Sesuatu kelompok etnik boleh dikenal pasti berasaskan agama yang dianutinya. Contohnya, kaum Melayu dikenali kerana mempraktikan agama Islam dalam kehidupan sehariannya. Begitu juga majoriti kaum India yang mengamalkan agama Hindu. Sekarang kami berada di hadapan The Orthodox Syrian Church, Cathedral of Saint Mary. Kristian dikategorikan dalam kelompok agama monoteistik, iaitu agama yang mempunyai satu Tuhan. Dalam masa yang sama, konsep Trinity juga merupakan pegangan dalam ajaran Kristian. Penganutnya tidak terikat dengan etnik tertentu seperti Islam, Buddha dan Hindu. Sebahagian besar penganut beragama Kristian di Malaysia berfahaman Roman Katolik dan Protestan. Walau bagaimanapun, Kristian Ortodoks juga dianuti oleh sebahagian kecil penduduk Malaysia. Gereja merupakan rumah ibadat bagi penganut Kristian. Sebahagian besar gereja di Malaysia bernaung di bawah Majlis Gereja-Gereja Malaysia, The Council of Churches of Malaysia. Perayaan yang disambut dalam agama Kristian adalah Christmas, Good Friday dan Easter Sunday. terdapat dua jenis penyembahan atau pemujaan dalam agama Kristian. Pertama, menyembah individu yang dilakukan secara bersendirian atau berinteraksi dan meluangkan masa dengan Tuhan dalam keadaan sunyi pada waktu pagi atau petang. Kedua, ialah penyembahan berkumpulan atau beramai, congregation. Penyembahan beramai-ramai ini dilakukan di gereja pada hari Ahad. Upacara pembaptisan merupakan salah satu ritual agama yang penting bagi agama Kristian. Upacara ini bertujuan mengesahkan Kristian seseorang. Setiap orang Kristian harus melakukan upacara tersebut sama ada dia lahir dalam keluarga Kristian ataupun menggana agama Kristian. Simbol keagamaan bagi agama Kristian adalah Bible dan salib. Sekarang ini kami berada di Ten Hau Temple. Majoriti penganut Buddha di Malaysia terdiri daripada kaum Cina yang berpegang pada mazhab Buddha Mahayana. Manakala terdapat sebahagian kecilnya adalah daripada Buddha Theravada, terutama bagi komuniti Thai yang kebanyakannya tinggal di utara semenanjung Malaysia. Namun, tidak semua kaum Cina menganuti agama Buddha. Agama Buddha di Malaysia dinaungi oleh sebuah badan yang dikenali sebagai Persatuan Buddha Malaysia. Penubuhan ini merupakan payung kepada Persatuan Buddha Malaysia dan tokoh Buddha. Wesak merupakan satu lagi perayaan yang disambut oleh penganut agama Buddha. Perayaan Hari Wesak disambut bersempena dengan memperingati kelahiran, kemunculan dan pencapaian Gautama Buddha ke Nirvana, iaitu syurga. Penganut Buddha akan berhimpun secara besar-besaran di Kuli bagi menjalankan upacara meditasi. Tahun Baru Cina ialah perayaan utama bagi kaum Cina, disambut selama 15 hari bertujuan mengiringi Tahun Baru Lunar Cina. Antara upacara lain yang dipersembahkan ialah Kap Chome dan opera Cina. Selain itu juga, dalam upacara keagamaan Buddha, 3 objek utama dalam yang dikenali sebagai triple gem, iaitu 3 permata. Satu adalah Buddha, keduanya adalah Dharma iaitu ajaran Buddha, dan ketiga adalah Sangha iaitu komuniti Buddha yang berpegang dengan ajarannya sahaja. Simbol keagamaan bagi Buddha adalah lilin, imej Buddha dan juga loceng. Sekarang kami berada di rumah ibadat agama Sikh iaitu Samsam Bumi Hall yang terletak di Jalan Lok Kiew. Sikh merupakan kelompok agama minoriti di Malaysia yang dianuti oleh sebahagian etnik Indah berketurunan Punjabi. Sebahagian besar penganutnya berada di Perak dan Lembah Kelang. Mereka mudah dikenali dengan cara pemakaian serpen dan berjanggut panjang bagi kaum lelaki.
pusat ibadat mereka berpusat di Gurdwara. Manakala Majlis Gurdwara Malaysia ialah sebuah institusi yang menaungi kebahagiaan Gurdwara di Malaysia. Vaisakhi merupakan perayaan penting bagi masyarakat Sikh. Perayaan ini asalnya disambut bersempena dengan Pesta Menuai. Amrit Sarcha merupakan elemen penting dalam agama Sikh. Mereka dikehendaki menghormati simbol 5K untuk keselamatan selamanya. 5K yang dimaksudkan adalah Kesh, Kanga, Kirpan, Kara dan Karcha. Antara upacara keagamaan dalam agama Sikh ialah pembaan ardas iaitu doa. Granthi Sahib memainkan peranan penting kerana akan membaca guru ganti Sahib dan menyanyikan kirtan dan kata. Sekarang kami berada di Punya Sri Kandaswamy. Agama Hindu ialah agama yang dianjuri oleh sebahagian besar komuniti India di Malaysia dan merupakan salah satu identifikasi bagi kaum India. Kesan kehadiran Hindu dibuktikan dengan penemuan kesan binaan di Lembah Kelang. Ini menyebabkan Hindu meninggalkan kesan yang empat di negara kita Malaysia. Contoh utama kuil Murugan yang terletak di Batu Kek merupakan pusat ibadat yang paling besar di Malaysia. Terdapat patung Tuhan Murugan yang amat besar di hadapan pintu masuk kuil. Manakala Hindu seragam ialah persatuan yang menjadi penaung agama Hindu di Malaysia. Selain itu juga Deepavali merupakan perayaan utama bagi penganut agama Hindu. Ianya bagi bertujuan bagi penghapusan kejahilan daripada seseorang penganut tersebut. Thaipusam juga merupakan salah satu perayaan yang terbesar bagi agama Hindu kerana ianya bertujuan bersempena dengan kelahiran Dewa Murugan bagi merayakan kejatuhan kuasa jahat di tangannya. Antara upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu ialah puja iaitu membaca mantra dan gangga senam iaitu mandi minyak. Antara simbol keagamaan bagi masyarakat Hindu ialah Rig Veda iaitu kitab suci dan Potu adalah tanda warna yang terletak pada dahi mereka. Sekarang ini kami berada di Masjid Putra yang berada di Putrajaya. Islam merupakan agama yang mempunyai bilangan penganut terbesar di Malaysia iaitu sekitar 60% daripada keseluruhan penduduk. Majoritinya penganut beragama Islam di Malaysia menganut mazhab Syafi'i iaitu salah satu daripada 4 mazhab terbesar dalam Islam. Amalan keagamaan sebahagian besar masyarakat Malaysia Islam adalah berteraskan pandangan mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan segolongan minoriti India Muslim yang mempraktikkan Islam berasaskan mazhab Hanafi. Masjid merupakan pusat ibadat bagi penganut Islam. Masjid menjadi tempat di mana penganut Islam berkumpul menjalankan upacara keagamaan ataupun ritual atau lebih dikenali sebagai ibadat sama ada harian, mingguan dan tahunan. Masjid merupakan syiar menuju tanda agama Islam dan penganutnya. Antara institusi agama Islam adalah Jabatan Agama Islam dan juga Mahkamah Syariah. Islam dalam perlembagaan adalah satu isu yang penting kerana isu ini amat berkait rapat dengan kepercayaan dan pegangan majoriti penduduk Malaysia. Isu ini juga merupakan isu yang sensitif. Menurut di bawah peruntukan di bawah perkara 3, ini adalah penting kerana ia menjelaskan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Namun, pada masa yang sama juga, ia memberikan hak kepada orang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka dengan aman dan damai. Kedua, peruntukan di bawah perkara 8 pula menjelaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Ketiga, peruntukan perkara 11 menjelaskan bahawa pertama, setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agama masing-masing. Keempat, peruntukan perkara 12 menjelaskan bahawa pertama, setiap kumpulan agama berhak menubuh dan menyelenggara yayasan untuk pelajaran kanak-kanak mengenai agama masing-masing. Namun begitu, terdapat beberapa konsep asas hubungan Islam dengan kaum-kaum di negara Malaysia. Pertamanya adalah menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan juga kepercayaan. Seterusnya, Islam menolak prinsip yang tidak toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Antara toleransi yang diajar oleh Islam berbuat baik kepada Tuhan. Yang kedua, kepelbagaian diiktiraf. Yang ketiga, takwa, iaitu sifat orang yang bertakwa tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, hadis Nabi, iaitu kehidupan yang baik daripada Nabi yang boleh kita contohi. Yang kelima, sarahan ulama. Dan yang terakhir, tiada paksaan dalam agama.
Berikut merupakan isu semasa berkaitan kepelbagaian agama di Malaysia. Akhbar pertama membincangkan isu yang bertajuk hubungan kaum agama semakin parah di Malaysia. Berdasarkan akhbar di atas, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob iaitu penerbit Sinar Harian menyatakan bahawa Malaysia bakal hancur jika isu-isu perkauman dan agama tidak ditangani oleh kerajaan. Beliau juga menyatakan di akhbar di Shah Alam bahawa sejak 20 bulan lalu hubungan kaum dan agama semakin parah. Beliau telah menyatakan bahawa umat Islam dilarang menyambut sebarang sambutan perayaan agama lain yang membabitkan kepercayaan dan akidah, kata Pengerusi Majlis Amal Islam Malaysia iaitu Muhammad Najahan Shahi Halim. Bagaimanapun, umat Islam perlulah menghormati budaya serta kepercayaan agama lain dengan menjalani kehidupan yang aman damai. Dalam kehidupan masyarakat yang bermajmuk ini, kita perlulah sentiasa melihat perayaan itu sebagai satu acara yang diraikan oleh semua pelbagai kaum. Refleksi daripada video ini, saya dapat mengenal agama-agama yang terdapat di Malaysia dan juga menjadi kepentingan kepada kita supaya menjaga keharmonian dan perpaduan antara agama supaya tiada unsur benci-membenci sesama agama. Tidak dinafikan bahawa semangat perpaduan, keamanan dan keharmonian antara satu sama lain adalah yang terbaik untuk kita nikmat di negara ini. Antara refleksi yang seterusnya adalah kepelbagaian agama dan budaya tidak menghalang sesebuah negara itu hidup dalam keadaan makmur, aman dan harmoni. Toleransi dan saling memahami antara kaum merupakan kunci untuk memastikan proses pembangunan dalam negara berjalan dengan lancar. Sementara hal itu, kita digalakkan untuk mendalami agama dan budaya setiap kaum yang lain. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan unik bagi setiap agama dan mengelakkan perasaan berpuak-puak dalam kalangan masyarakat kita. Seterusnya, refleksi pada saya iaitu kepelbagaian agama yang terdapat di Malaysia harus kita gunakan sebaiknya bagi mengeratkan lagi perpaduan semua lapisan masyarakat. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan masing-masing mempunyai agama, kebudayaan, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Oleh yang demikian, kita sebagai manusia dilarang memandang rendah dan memperlekehkan agama serta budaya kaum lain. Sementara itu, kepelbagaian agama dan budaya itu hidup dalam keadaan makmur, aman dan harmoni. Toleransi saling memahami juga merupakan kunci proses pembangunan berjalan lancar. Akhir sekali, sikap keterbukaan dan keadilan amatlah dititik beratkan dalam kehidupan masyarakat pelbagai bangsa supaya sikap ini dapat kita mengelakkan kesalahfahaman yang baik antara masyarakat ataupun pihak pemerintah. Refleksi yang saya dapat daripada video ini adalah kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, janganlah kita bersikap perkauman, menjatuhkan imej agama lain kerana ia dapat menghancurkan keharmonian yang telah lama Malaysia kecapi. Perbezaan inilah yang memberikan keunikan kepada negara kita dan menjadi contoh tauladan di serata dunia. Justru bersatu teguh kita mencapai status negara maju walaupun negara kita terdiri daripada pelbagai agama dan kaum. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.